Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia dan terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan saya Munawar Azmi. Pastinya untuk edisi Hari Rabu 9 November 2022, banyak perkongsian yang akan kami sampaikan kepada anda khususnya berkenaan dengan perkembangan terkini dalam negara. Pastinya kami ingin war-warkan kepada anda boleh dapati segala maklumat yang sahih dan juga berimbang terus saja di portal rasmi Berita RTM ataupun di media sosial Berita RTM. Ya, berimbang seperti yang anda boleh lihat sekarang ini, kita tidak memakai warna mana-mana parti. Dan itu adalah salah satu cara di mana kami mengimbangi berita daripada semua pihak. Namun dalam pada itu, walaupun kita sedang berpesta politik pada ketika ini, kita perlu berwaspada kerana ada beberapa kawasan di seluruh negara yang telah pun dikenal pasti sebagai kawasan yang akan bertempias kepada mungkin musim tengkujuh, mungkin juga fenomena La Nina, mungkin kedua-duanya sekali. Dan ia adalah merupakan suasana yang kita telah alami pada tahun lepas. Jadi apakah perkembangan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa, NADMA, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga pihak-pihak berwajib dalam membantu kita menangani situasi ini dan memastikan bahawa tidak sampai ke tahap di mana kita lalui pada tahun lalu. Sudah pasti kita ingin mengetahui apakah antara langkah-langkah kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh agensi dan juga jabatan berkaitan. Khususnya pada pagi ini, kita akan terus saja bersama dengan Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Datuk Teknologis Nur Hisham Mohamad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita telah pun mengetahui bahawa ada 7 kawasan yang diletakkan dalam kesiapsiagaan. Jadi apakah bantuan yang telah pun disediakan dan juga apakah modus operandi yang akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam membantu kawasan-kawasan yang telah pun dinyatakan ini, dan bagaimana ia adalah penambahbaikan daripada apa yang dilakukan pada tahun lalu? Terima kasih banyak. Pertama-tamanya, sebagaimana yang dimaklumkan tadi, kita telah terima notis pada pukul 6 petang semalam daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berhubung dengan betul risiko untuk kawasan-kawasan banjir. Dan kebetulan, sebagaimana juga kita tahu bahawa sekarang ialah ketika ini ialah fenomena air pasang besar sedang kita alami lah. Jadi pagi ini ialah paling tinggi dan jangka akan boleh menurun mulai petang dan esok. Jadi pertemuan semalam itu sejak lepas sebabkan kita telah mengeluarkan arahan kesiapsiagaan tinggi kepada semua negeri. Khusus kepada 7 negeri yang terlibat ini, kita telah intensifikan ataupun tingkatkan pemantauan dan penumpuan rondaan kita ini kepada lokasi yang dinyatakan dan juga lokasi-lokasi yang telah kita kenal pasti. Dan sepanjang daripada petang malam sampai ke pagi awal pagi tadi, Bomba telah pergi meronda lebih kurang sebanyak 212 lokasi lah. Kita pergi seluruhnya sama ada lokasi yang sama ataupun lokasi pengulangan. Datuk Teknologi, satu situasi yang dihadapi pada tahun lalu adalah kesukaran untuk aset-aset sampai ke kawasan-kawasan yang dikenal pasti itu. Jadi apakah langkah-langkah yang telah diambil pada tahun ini oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk memastikan situasi itu tidak berulang? Okey. Salah satu pendekatan utama yang kita buat ialah kita telah tubuhkan pasukan gerak cepat kita lah. Maksudnya Monsoon Timor Laut Team, Military Deployment Team yang telah kita tubuhkan, dan semalam ni kita cakap untuk negeri-negeri tertentu, khususnya lokasi yang jauh ni, macam di Selangor ni, kita telah menempatkan pasukan sementara ataupun cakap task force tu ditempatkan di kawasan Hulu Langat dan juga di kawasan sekitar Kota Kemuning. Lokasi ini kita kena pasti agak jauh daripada balai yang sedia ada. Dan Alhamdulillah semalam apabila kita ada terima juga panggilan di kawasan Hulu Langat itu, pasukan ini telah digerakkan dan dapat keluarkan mangsa dengan cepatlah. Itu pendekatan sama. Kita ada 11 pasukan seluruh Semenanjung Malaysia ni yang telah kita tubuhkan. Dan pasukan ini memang kita dah cakap set untuk dia ready untuk digerakkan. Dan apabila kita kata gerakkan antara negeri, dia terus bergerak. Jadi dapat mendekkan masa bantuan antara negeri lah.
So pastinya kerjasama strategik antara negeri sangat penting dalam hal ini untuk kita memastikan keselamatan untuk semua pihak. Jadi kita lihat situasi beberapa hari kebelakangan ini, hujan lebat secara berterusan berlaku dan juga menyebabkan banjir kilat turut terjadi di kawasan ibu kota. Khususnya semalam kita melihat kejadian banjir kilat berlaku di Shah Alam. Bagaimana situasi ini untuk kita menilai kesiapsiagaan daripada pihak bomba dan juga penyelamat? Okey, terima kasih. Asasnya kalau saya tengok, pertama-tama kita tengok masyarakat sekarang ni amat peka. Dia amat peka dengan cakap perubahan ataupun risiko banjir ni. Jadi sebanyak dia membantu kita. Apabila kita kata orang cakap kita minta dia orang keluarkan dengan cepat, maka bergerak keluar daripada kawasan, kerjasama yang diberikan kepada pasukan kita yang berada di lapangan dan saya percaya dengan pasukan agensi penyelamat lain juga dia bertambah baik. Jadi cakap ianya lebih memudahkan. Tetapi bagi pihak tempatan, penekanan kita yang paling utama ialah kita cuba mendapatkan semua maklumat berkaitan dengan banjir sesegera yang mungkin. Sama ada daripada kita atau daripada agensi penyelamat-penyelamat lain untuk kita menggerakkan pasukan dengan segera, dengan cepat untuk kita keluarkan. Kalau kita tengok semalam di Kuala Lumpur, yang berlaku di Jalan Chang Shaolin pun, pasukan bomba, pasukan daripada DPKL, pasukan daripada polis dan DKPM memang kita cepat dan dapat keluarkan cakap pemangsa pun dengan segera. Itu yang cakap kita beri penekanan. Sekarang ialah kena pasti lokasi dengan cepat, bergerak dengan pantas dan koordinasi antara agensi semua juga kita perlu tingkatkan supaya dapat kita tetap ringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa kita ada. Melihat kepada situasi akhir tahun ini dan bagaimana bencana seperti banjir sentiasa berlaku di kawasan-kawasan yang dikenal pasti, apakah pesanan daripada Dato' Technologies mewakili pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat kepada para penduduk di kawasan-kawasan terbabit? Terima kasih banyak. Ini penekanan kita beri banyak kali. Pertama-tamanya kita kata apabila berlaku alert dengan perubahan persekitaran. Dan kalau dia berlaku, kita memang telah gunakan pelbagai media pihak kerajaan dan media untuk memaklumkan, tolong prihatin untuk mengambil langkah awal dan juga membuat pembersihan awal atau keluar daripada lokasi. Keduanya ialah saya suka tekankan ini ialah kita mengurangkan risiko terdedah kepada risiko banjir. Elakkan daripada pergi memilih tempat-tempat percutian khususnya dan kita tak nak nanti ketika kita cuba menangani banjir, kita juga terpaksa menangani insiden menyelamatkan orang di kawasan-kawasan yang cakap macam pergunungan, di kawasan-kawasan perkelahan, yang mana ia akan secara langsung mengurangkan keupayaan jabatan untuk mengatasi ataupun menangani isu banjir yang kemungkinan lebih besar daripada isu terpencil ataupun satu dua orang punya insiden. Jadi kalau semua orang dapat bekerjasama ini, saya percaya bahawa koordinasi yang lebih baik akan kita susun dan juga laksanakan pada tahun ini. Baik, terima kasih Dato' Technologies Nur Syam kerana sudi bersama kami. Terima kasih banyak. Selamat tugas. Selamat bertugas kepada Dato' Technologies dan seisi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita belum habis cakap pasal Shah Alam tapi kita terpaksa cakap pasal Kelantan pula. Nampaknya keadaan yang sama berlaku di Kelantan Menawar. Penduduk terjejas akibat banjir walaupun sedikit berkurangan. Betul. Ini merupakan situasi semasa sekarang ini untuk kita memperlihatkan bagaimana situasi banjir di seluruh negara, khususnya untuk negeri-negeri yang telah diramalkan oleh Met Malaysia untuk menerima taburan hujan yang tinggi khususnya dalam monsun timur laut ini. Dan juga saranan daripada pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat itu tadi sangat penting untuk kita amati, khususnya berkenaan bagaimana kita memastikan kita dapat mengurangkan risiko tersebut, tidak berkunjung di kawasan-kawasan perkelahan yang berpotensi atau berisiko mengalami kepala air, tidak mengunjungi kawasan Gunung Ganang pada monsun timur laut ini. Ini merupakan saranan yang perlu kita ambil untuk kita memastikan keselamatan bersama. Betul, Munawar. Seterusnya kita lihat apakah ramalan cuaca yang signifikan sepanjang minggu ini, kerana ramalan cuaca ni hanya boleh diberikan oleh Jabatan Malaysia 7 hari lebih awal daripada sebarang kejadian. Jadi berdasarkan analisis model MET, Malaysia Weather Research and Forecasting Model,
European Centre for Medium Range Weather Forecast dan juga Global Forecast System. Penumpuan angin dijangka berlaku di pantai timur Semenanjung dan barat Sarawak dan keadaan ini berpotensi menghasilkan hujan berterusan yang boleh membawa hujan lebat dan angin kencang di pantai timur Semenanjung sehingga 11 hari bulan November. Pada masa yang sama, negeri-negeri di pantai barat Semenanjung dan Sarawak juga dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir yang lebih kerap pada sebelah petang hingga malam. Di Met Malaysia telah mengemaskan amaran ini berkuasa 7 hari bulan November dan akan terus berkuasa sehingga 11 hari bulan November. Jadi ini jangkaan keadaan cuaca yang akan kita alami, Munawar. Sudah pasti kita ingin kongsikan sedikit infografik terkini, sumber-sumber sahih yang anda boleh percayai. Untuk portal bencana, anda boleh terus saja ke www.portalbencana.natma.gov.my. Untuk ramalan cuaca, boleh terus saja ke www.met.gov.my. Dan juga untuk info banjir, boleh terus saja ke publicinfobanjir.water.gov.my. Ya, dan juga kepada NGO-NGO di luar sana yang pasti ingin menghulurkan bantuan sepanjang berlakunya sebarang musibah. Anda seharusnya berdaftar terlebih dahulu dengan NATMA supaya boleh diseragamkan operasi menyelamat, operasi membantu dan sebagainya. Jadi tidak berlaku sebarang pencanggahan dan tidak juga berlaku sebarang kekeliruan di antara pihak NGO dan juga pihak berkuasa. Pastinya itu antara rangkuman awal yang kami sampaikan kepada anda berkenaan dengan perkembangan terkini dalam negara, khususnya berkenaan dengan situasi banjir di seluruh negara berikutan dengan monsun timur laut ini. Dan selepas ini kami akan bawakan banyak lagi perkembangan terkini dalam negara dan juga topik-topik yang menarik penuh berinformasi istimewa untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kita kembali selepas ini.